Hello everybody, I'm Supercar Brownie. Pernah tak kita bayangkan, andai kata tiba-tiba ada 5 juta dekat atas nama kita, apa yang kita nak buat dengan duit tu? Confirm beli supercar. Tak supercar, JDM. Tak JDM, konti. Duit dah ada, buat apa nak simpan? Tu kalau kita yang jutawan lah. Namun, realitinya ada jutawan yang ada income sebulan lagi banyak daripada harga rumah kita dan takut nak beli supercar. Apa sebab dia? Apa benda yang dia orang tahu yang kita tak tahu? Dari segi definisi, apa yang melayakkan supercar dipanggil supercar? Video ni kita akan rungkaikan satu persatu. Pernah tak kita nak beli perfume kereta, kita tak confident tu bau apa sebenarnya? Dia tulis nama bau dia tu bau terawang. Bau-bau? Oh, bawang. Tapi dengan Relava Air Freshener, nama dia semua straightforward. Kita ada lavender, honeydew, lemon and vanilla. So far sekarang vanilla dah nak sold out. Tiba-tiba ramai pula beli vanilla. Saya pun tak tahu sebab apa. Dapatkan sekarang di Shopee, sementara voucher RM3 masih ada. Saya letak link dekat description kat bawah. Kenapa kita panggil kereta tu supercar? Definisi dia sebenarnya sampai hari ni pun still kabur. Tapi kita terimalah yang reka bentuk sports car dengan performance yang lebih tinggi dengan harga yang mencapai par sama dengan kereta mewah dipanggil supercar. Toyota 86, Audi TT, kita panggil sports car. Lepas tu ada kereta yang duduk dekat tengah-tengah antara sports car dengan supercar. Lotus Elise, design supercar, harga sports car, horsepower sports car, tapi duk asyik tapau supercar. So orang still debat lah yang sebenarnya Lotus ni supercar ke sports car. Next kita ada Ferrari, Lamborghini, Bugatti, apa Gani. Tu semua supercar. Apa lagi yang lagi boom daripada supercar? Hypercar. Hypercar maksudnya supercar yang lagi tinggi performance dengan kuantiti yang jauh lagi limited. LaFerrari, Aston Martin Vulcan, Bugatti Chiron, Lamborghini Centenario. Kalau hypercar hanya untuk sesetengah individu dekat dunia ni, tapi kita still boleh order supercar dengan syarat kita ada duit lah kan. Dan masih ada jutawan yang tak akan beli supercar. First reason adalah takut hilang masa. Pada financial free person, masa lagi penting daripada duit tu sendiri. Dia tahu yang kalau dia nak buat satu kerja, dia mesti korbankan portion of masa dia untuk siapkan kerja tu. Jadi apa nak buat? Belilah masa orang lain. I love you and I miss you. Tokey kilang karipap contohnya. Satu pekerja akan hasilkan RM2,000 punya karipap sebulan. Tokey bagi gaji RM1,500. Jadi Tokey tinggal RM500. Sikit daripada pekerja dia. Tapi kelebihan Tokey, dia boleh gandakan pekerja dia. Dia upah 20 orang bekerja, RM10,000 dah masuk poket Tokey. Pekerja, dia tak boleh jual lah masa dia dah. Melainkan jual masa dia belah malam. Macam OT lah. Financial free person lagi penting kan masa. Benda yang sama applicable pada supercar. Kita rasa yang supercar laju, jadi lagi cepatlah sampai dekat satu tempat tu. Secara teorinya betul, tapi jalan dekat Malaysia ni tak sama dengan jalan Sepang. Supercar dicipta dengan clearance yang sangat rendah. Bila kena lubang sikit, memang kematulah untut. Matu babe. Malaysia lubang tak nak banyak pula, bumper tak kira lagi. Meu amigo, tá fácil pra ninguém não, viu? Fizikal supercar tu sendiri dah membuatkan pemanduan menjadi time consuming. Tambah pula visibility yang rendah. Tambah pula dia punya saiz yang terlebih lebar-lebar tu, lagilah slow bila masuk town. Zaman sekarang SUV dan sedan mewah dah mampu mempunyai performance yang hampir serupa dengan supercar. Diorang pula tak ada isu ground clearance ni semua. Jadi in real world, luxury SUV and sedan lagi praktikal berbanding supercar. Pada kita benda ni tak penting, tapi pada diorang masa tu yang paling penting. Jadi apa saja pilihan yang dia nak buat, dia akan fikirkan sekali berkenaan masa. Dari segi maintenance, ada yang rasa supercar maintenance mahal. Tapi memang mahal pun. Macam contoh Ferrari. Majority Ferrari dia ada maintenance yang kita panggil engine out service. Servis macam ni tak wujud dekat kereta kita sekarang. Servis macam mana tu? Engine out service ni basically overhaul engine kita. Kereta kita ada problem, kita overhaul lah kan. Ferrari tak. Elok ke? Tak elok ke? 3 ke 5 tahun wajib engine out. Berapa kos engine out service? Dekat-dekat dengan harga Myvi.
Kalau owner Ferrari ada Myvi, nak servis Ferrari tu, dia jual Myvi, servis lah Ferrari dia. Tu engine out service. Servis biasa pun dia kena buat juga ya anak-anak. Ferrari, berapa harga bolt dia? Tu. Tengok. Azia saya pomen selalu hilangkan 3-4 skru. Selamatlah tu Azia. Kalau aku pakai Ferrari aku Point is, maintenance supercar mahal macam yang kita expect. Tapi supercar adalah mesin yang agak complicated. Even supercar pada tahun 80-an pun dah tricky. Supercar moden apatah lagi. Bila sampai masa supercar kita kena buat engine out service ataupun kereta kita accident contohnya, masa yang diperlukan untuk servis ataupun repair kereta tu consume much more time berbanding normal car. Berbalik dengan poin yang pertama tadi tu, financial free people sangat pentingkan masa. Duit dia tak ada jadi masalah, tapi bila dia orang tahu yang dia orang kena cope dengan high consuming service, bertambahlah kuat reason untuk tak ambil supercar. Kalau ikutkan logik juga, kita sendiri pun bila kita pergi service center, service officer check, lepas tu dia orang cakap ada isu tu ini tak payah bayar, ada warranty, tapi kena tinggal kereta 3 hari. Kau rasa tak sedap juga kan? Walaupun tak payah bayar, tapi bila kena tinggal kereta tu macam sedap hati. Saya sendiri rasa yang masa tu penting, tapi tak adalah sampai tahap nak lain TikTok pun tak boleh. Sama je lah macam korang. Tapi saya ada seorang kawan yang memang pentingkan masa. Dekat Bukit Buntung, kita orang tiap petang main bola dekat Jalan Mawar tu. Ini cerita masa sekolah lah. Tiap petang memang orang yang sama lah, 5-5. Repeat lah bertahun. Sampailah satu masa, sama belajar, semua dah stop bola. Bila masing-masing dah habis diploma, dia habis degree, semua orang pun dah tak nak main bola dah. Semua pun dah tua. Lagipun Padang tu ada budak yang lagi kecil dah conquer. Takkanlah kita yang dah besar ni nak allow budak umur 14 tahun. Tak malunya. Lepak lah mana-mana, mamak ke, rumah member ke. Tapi ada seorang member ni, Azim, start daripada belajar, kawan ni memang dah susah sangat dah nak lepak. Sebab dia buka interior firm sendiri. Ada satu masa dia ada cakap kalau nak lepak, datanglah firm baru dia. Lepak nak juga lepak, tapi kerja dia tu dia kena fokus lah sekali. Dari situ saya start jumpa dia sekali-sekala, minta nasihat, minta advice. Belagak jugalah bila member sendiri ada firm. Dalam banyak-banyak advice yang dia bagi, advice member kita ni sama dengan semua bos-bos yang saya pernah kerja sekali. Saya ingat saya lah, plan masa kita betul-betul. Itu dia punya advice. Saya fikir ada betul juga. Sebab kalau orang tu berjaya, susah gila nak jumpa. Tahu-tahu dekat kilang, tahu-tahu dekat bank. Sekarang ni by far antara ramai-ramai member kita orang tu, career dia lah yang paling sukses dengan cara self-made. Satu persamaan dia orang yang saya nampak, dia orang betul-betul atur masa dia orang. Kita pun sebenarnya boleh buat macam tu. Manalah tahu korang salah satu next millionaire. Doa yang terbaik lah. Next point, sesetengah financial free people takut nak guna supercar sebab atas jalan supercar lah yang paling senang orang nak cam. Supercar is too flashy. Jutawan ataupun tak, manusia tak manusia, dan duit hanya akan enhance niat seseorang tu. Orang baik dapat duit, jadi baiklah dengan duit tu. Orang jahat dapat duit, jadi jahatlah orang tu. Dia akan enhance. Dalam diri dia tetap sama. Seseorang yang sukakan attention, bila ada duit, supercar lah pergi dia. Yang tak sukakan attention, walaupun financial free, akan pergi sebaliknya. Kebanyakan jutawan is already looked up for. Means tak kira lah siapa pun kita, bila net worth kita above million, people will see you differently. Orang sekeliling kita akan kenal dengan kita, and sampai satu tahap privacy kita dah tak berapa nak ada dah. Dari situ siapa nak attention, dia dapatlah semua. Siapa tak nak attention, kesian lah member. Dengan memiliki supercar, bertambahlah attention kepada jutawan tu. Mula-mula orang start ambil gambar, lepas tu bercakap-cakap pula dengan kita pasal supercar tu. Kita pun mula lah, selebriti member. Tapi kalau setiap kali pun kita bawa kereta dapat reaction yang sama macam tu, larat ke tak nak layan? Memang tak lah. Beberapa peratus jutawan dekat dunia ni takut sangat nak guna supercar sebab dia sendiri pun dah terlalu banyak drawn attention dengan orang. Dan memiliki supercar akan buatkan attention tu berganda.
Ada satu buku ni, Forbes Magazine. Mesti korang tahu punya. Magazine ni dia tunjukkan orang yang paling sukses dekat dalam dunia ni. Naturally, Forbes akan pilih siapa yang sukses untuk masuk dekat dalam list dia. Ada setengah orang sanggup bayar untuk masuk dekat dalam list tu walaupun tak layak. Dan ada juga orang yang sebaliknya, sanggup bayar Forbes supaya nama dia tak masuk dekat dalam list tu. Millionaire macam tu memang wujud, and dia akan buat apa saja untuk elakkan diri dia daripada dikenali. Kalau orang macam tu tengah tengok video ni, hai, Assalamualaikum. Ada jutawan tak beli supercar sebab supercar memang bukan passion dia pun. Supercar tu sendiri adalah status simbol, dan pada sesetengah individu ada lagi item lain yang akan define status simbol kepada seseorang tu. Macam contoh, lukisan. Padahal benda Allah tu canvas dengan cat je pun, beberapa sen lah sangat. Tapi bila dah siap lukisan tu, mencecahlah ribuan, mencecahlah ratusan ribuan, even jutaan. Rumah pun sebenarnya status simbol. Kita ambil contoh, Facebook CEO Mark Zuckerberg, billionaire, ada satu supercar Pagani Huayra, price upon purchase 1.4 million. So dia adalah satu supercar. Cuma masalah dia, CEO Facebook kita ni jarang sangat-sangat pakai Pagani. Most of the time dia pakai Honda Jazz. So apa passion dia? Billionaire dah biasa kita tahu memang akan ada property lebih daripada satu. Untuk satu rumah dia spend 59 juta dolar. Dolar je, tu satu. So 1.4 untuk supercar. Boring, nak buat apa dengan duit? Beli supercar lah satu, nak terasa juga macam mana rasa pakai. Macam tu. Lagipun supercar bukanlah kereta yang paling selesa dekat dunia. SUV and sedan macam kita cakap tadi tu boleh bagi performance yang lebih baik dengan comfort yang jauh lagi sedap. Rolls Royce, Bentley. Dalam banyak-banyak supercar, yang mana yang korang paling tak suka? Sebab apa? Komen dekat bawah. Subscribe channel Zakirin ni sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan korang terlepas pula video-video macam ni nanti. Subscribe sekarang dan tekan loceng sekali. Like video ni. Like sekarang. Beli Arilavia untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik daripada sebelum ni. Terima kasih kerana menonton sekali lagi. Jumpa lagi lepas ni. Nak buat video apa lagi lepas ni? Okay lah, bye.